Assalamualaikum guys, welcome back to the channel. Kepada sesiapa yang baru dalam channel aku nak ucapkan selamat datang. Dan juga kepada sesiapa yang dah subscribe aku selama ni, aku nak ucapkan terima kasih kerana korang dah support aku sampai sekarang. Okey, seperti yang aku janjikan, aku akan upload episod ketiga dan ini adalah episod yang ketiga. Dalam episod yang ketiga ni kita akan belajar tentang ask price, bid price, market execution dan juga pending order. Okey, sebelum korang teruskan menonton dalam episod 3 ni, apa kata korang tengok episod 1 dan juga 2 dulu sebelum korang teruskan untuk menonton episod yang ketiga ini. Jom kita belajar episod 3 dalam Basic Forex. Okey, first kali kita akan belajar tentang ask price. Ask price adalah segala jenis order buy yang akan trigger di ask price. Okey, ask price adalah harga yang diminta. Jika kita di counter exchanger, kita akan melihat ask price dengan nama harga we sell dan ketika itu andalah trader yang I buy. Okey, posisi buy akan bermula profit apabila bid price melepasi level open order buy kita. Okey, selepas kita belajar tentang ask price, kita akan teruskan kepada bid price. Okey, bid price adalah segala jenis order sell yang akan trigger di bid price. Bid price adalah harga yang ditawarkan. Jika di counter exchanger, anda akan melihat bid price dengan nama we buy. Dan ketika itu andalah trader yang I sell. Okey, posisi sell akan bermula profit apabila ask price melepasi level open order kita. Okey, untuk ask price tadi saya cakap, jika di counter exchanger anda akan melihat ask price dengan harga we sell dan ketika itu andalah trader yang I buy. Okey, maksudnya dekat sini, kalau dekat counter exchanger, kita tengok dekat atas tu, kita nak beli currency tu dan dia orang menjual currency tu. Ini adalah satu trade lah, di mana kita beli dan mereka jual mata wang tersebut. Okey, kita beralih juga kepada bid price. Seperti yang saya cakap tadi, jika di counter exchanger anda akan melihat bid price dengan nama we buy. Dan ketika itu andalah trader yang I sell. Okey, maksudnya dekat sini, counter tu dia orang beli kita punya currency dan juga kita jual kita punya currency. Itulah maksudnya. Okey, selepas tu kita akan pergi kepada market execution. Market execution dikenali sebagai instant entry ataupun instant execution. Ketika seorang trader melakukan instant execution, maka dia telah bersetuju untuk membuka posisi beli ataupun jual pada harga yang dibekalkan oleh broker. Execution untuk order buy akan dibuka pada ask price, manakala untuk order sell akan dibuka pada bid price. Market execution boleh berlaku semasa entry dan juga exit market. Seperti yang saya cakap tadi, execution order buy akan dibuka pada ask price. Kita tengok dekat sini, ask price, segala jenis order buy akan trigger di ask price. Sebab itulah dekat sini saya mention, execution untuk order buy akan dibuka pada ask price. Dan manakala untuk order sell akan dibuka pada bid price. Okey, market execution boleh berlaku semasa entry dan juga exit market. Contohnya, masa kita open entry, kita nak entry dan juga kita nak close order kita. Okey, selepas itu kita akan pergi ke pending order. Pending order terbahagi kepada dua, iaitu stop order dan juga limit order. Pending order ini adalah sejenis harga yang diminta oleh trader kepada broker pada level harga yang diingini, sama ada untuk membuka atau menutup posisi. Seperti yang saya cakap tadi, ia terdiri daripada dua jenis, iaitu stop order dan juga limit order. Sekarang ni kita akan pergi kepada stop order dulu. Okey. Stop order adalah order yang kita letakkan pada harga yang diingini
dalam market dan menginginkan supaya current price bergerak menuju ke arah harga stop order kita dan meneruskan perjalanannya. Okey, dalam stop order ini terbahagi kepada dua, buy stop dan juga sell stop. Untuk buy stop, harga yang kita letakkan di atas harga semasa akan trigger apabila ask price sampai ke level buy stop kita. Manakala untuk sell stop pula hanya boleh diletakkan di bawah harga semasa, akan trigger apabila bid price sampai ke level stop kita, level sell stop kita. Okey, maksudnya di sini untuk buy stop hanya boleh diletakkan di atas harga semasa. Okey, untuk menjelaskan yang ini, kita akan tengok balik dia punya definisi. Stop order adalah order yang kita letakkan pada harga yang diingini dalam market dan menginginkan supaya current price menuju ke arah harga stop order kita dan meneruskan perjalanannya. Okey, contohlah kita nak buy stop kita nak buy stop. Buy stop. Ini kau tersenyum, namun orang pun tahu apa isi hati. Okey, saya tunjukkan dalam satu lagi contoh lah Saya gunakan contoh yang ini. Okey, ini adalah harga semasa. Contohlah, ini adalah current price. Okey, untuk kita nak stop order kita, contohlah kita punya candlestick dekat sini dia tengah bergerak, dia naik atas, naik atas, naik atas. Untuk kita letak stop order kita, contoh saya letak dekat sini dulu candlestick, and then kita nak letak stop order kita dekat sini. Ini adalah buy stop kita ya. Saya akan letak sini buy stop. Okey, kita letak buy stop sini. Okey, seperti yang saya cakap tadi, kita tengok ini adalah candlestick dalam harga semasa. Kita letak buy stop dekat atas. Seperti yang saya cakap tadi, buy stop hanya boleh diletakkan pada atas harga semasa. Ini adalah harga semasa dan inilah buy stop kita, pending order kita. Kita pergi dekat sini, saya letakkan balik. Inilah contoh Contohlah dia naik. Okey, bila kita dah dekat sini, dia akan trigger dulu. Okey, dia trigger dan dia akan teruskan perjalanan dia pergi ke atas. Take profit kita dekat sinilah, contohlah. Okey, dia dah menuju ke atas sini. Atas ni, kat line ni dia akan terus tutup order kita dan kita mendapat profit. Okey, kita pergi ke arah, saya buat baru. Untuk sell stop pula, ini adalah harga semasa. Ini adalah harga yang kita inginkan untuk kita letakkan sell stop kita. Sell stop. Saya letak sini current price. Okey, kita letak di situ. Okey, contohlah kita pakai warna merah lah, senang sikit. Candle bearish, turun. Terus dia pergi ke sell stop kita, dia singgah sekejap, entry terus, automatic entry sebab kita letak pending order. Turun, kita tak tahu dekat mana dia nak pergi kan. Kita set lah TP dulu, dekat mana-mana kita nak lah, mungkin dalam 30 pip ke, dalam 50 pip ke. Okey, lepas tu dia akan close entry dekat area sini, TP line kita.
Itulah maksud sell stop dan juga buy stop. Kita tengok balik, pergi ke kita punya pending order. Okey, selepas kita belajar pasal stop order, kita akan pergi ke limit order. Limit order adalah order yang kita letakkan pada harga yang diingini di dalam market dan menginginkan supaya price bergerak ke arah limit order kita dan berlawanan arah pergerakannya. Dalam limit order terdiri daripada buy limit dan juga sell limit. Untuk buy limit hanya boleh diletakkan di bawah harga semasa, akan trigger apabila ask price sampai ke level buy limit kita. Dan juga untuk sell limit hanya boleh diletakkan di atas harga semasa, akan trigger apabila bid price sampai ke level sell limit kita. Okey, saya akan lukis baliklah untuk korang. Alright, kejap saya buat baru. Okey, ini korang anggaplah ini chart korang anggap saya lukis dulu. Alamak. Candle bullish, candle bearish, candle bullish. Okey, kita akan letakkan buy limit kita dekat bawah. Buy limit tadi, buy stop kita letak dekat atas harga semasa. Mana kalau untuk buy limit kita letak bawah harga semasa. Sinilah kita punya buy limit. Nanti candle yang seterusnya, contohlah ini candle bearish, dia touch dekat sini, terus dia trigger kita punya buy limit, and then dia akan berlawanan arah pergi ke atas. Okay, ini adalah contoh untuk buy limit. Kalau kita pergi ke sell limit pula, saya akan lukis di sebelahnya sajalah. Okey, kita pergi ke saya akan lukis balik seperti ini. Bearish, bullish, salah, sorry, bullish. Kita akan buat dalam warna hijau. And then ini kan saya nampak sell limit kan, belum. Bearish, and then kita letakkan sell limit kita dekat atas ni. Sell limit, contohlah korang buat analisis. Kalau korang buat analisis, korang akan letak pending order. Korang mengharapkan sell limit ni kan, korang mengharapkan satu candle bearish candle bullish sorry, dia akan pergi ke atas, dia akan trigger kita punya sell limit. Mungkin dia akan float sekejap, float sini, and then next candle kita tukar kepada warna merah, dia turun, lepas tu dia turun lagi, turun lagi. Okey, inilah sell limit. Okey, itulah yang kita dah belajar untuk hari ini. Saya berharap agar korang dapat faham apa yang saya sampaikan. Kalau korang tak faham, korang boleh ulang balik video ni, korang ulang balik, ataupun korang boleh tekan link WhatsApp dekat description. Korang boleh tanya saya direct. InsyaAllah kalau saya ada masa nanti saya akan jawab seorang-seorang.
Okey, terima kasih kerana menonton video ini sampai habis. Kita akan berjumpa dalam episod nombor 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu-lagu sedih, perjalanan hidupmu, ditinggal kekasihmu.